yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yang bermaksud, ingatlah wahai manusia akan yaum, yakni akan hari itu. Apa hari yang dimaksudkan itu? Iaitu hari terjadinya gempa yang paling dahsyat goncangannya, yang kamu akan menyaksikan goncangan itu. Lalailah semua wanita yang sedang menyusukan anaknya daripada anak yang disusukannya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu melihat manusia pada keadaan itu dalam keadaan orang yang mabuk, padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk, akan tetapi kerana ketika itu mereka melihat azab Allah yang sangat keras. Ini gambaran dalam surah Al-Hajj. Allah Ta'ala bawa kepada kita satu taswir, satu gambaran, satu fenomena, untuk Allah memberikan kepada kita penjelasan macam mana situasi manusia apabila berlaku goncangan tersebut. Ya, goncangan ini mengiringi tiupan sangkakala. Maknanya berlaku goncangan, kemudian diiring sesudah itu tiupan sangkakala yang pertama yang dinamakan sebagai rajifah. Rajifah maknanya goncangan yang menggoncangkan dengan suara tiupan sangkakala itu dengan goncangan yang segoncang-goncangnya. Apa yang berlaku tuan-tuan ketika goncangan itu terjadi? Yang menyaksikan peristiwa ini hanya sahaja orang-orang kafir saja. Ini kita dah bahaskan. Orang-orang mukmin tak akan menyaksikan hal itu. Tapi kalau orang mukmin tak menyaksikan, kenapa Allah bawa Quran ni ceritakan juga kepada orang mukmin? Padahal orang mukmin tak tengok pun peristiwa itu. Apa manfaatnya? Para ulama menyatakan, walaupun kita orang Islam, orang beriman tak melihat kejadian itu, tetapi bila kita dengar peristiwa itu walaupun kita tak melihatnya, menambahkan rasa keimanan kita kepada Allah, menambahkan rasa keyakinan kita kepada peristiwa kiamat, menambahkan rasa takut kita akan kejadian tiupan sangkakala itu, untuk menambahkan rasa diri kita takut dan tunduk kepada Allah untuk mempersiapkan bekalan menuju hari yaumul qiyamah. Itu tujuan dia. Adapun bagi orang kafir, ayat ini untuk menakutkan mereka supaya mereka segera beriman, jangan dilengah-lengahkan. Ya, apa yang berlaku tuan-tuan? Yang pertama, ibu yang ketika itu walaupun dia seorang wanita kafirah, dia menyusukan bayi. Ketika dia menyusukan, bila berlaku goncangan yang amat dahsyat itu, maka seorang ibu akan melemparkan bayi yang disusukannya. Ambil bayi, dilemparkan dan dicampaknya sehingga dia merasakan bayi itu bukan barang yang bernilai bagi dia. Baru ni saya pergi ke Pusat Sains Negara, bawa anak-anak pergi sana hujung minggu. Kemudian menarik juga tuan-tuan, sampai kat satu tempat tu, dia cerita tentang peristiwa fenomena alam, bencana alam. Dia tunjuklah tsunami kat Jepun, tsunami dekat Aceh, Taipun punya ribut, apa dia lagi, macam-macam lah jenis hurricane punya nama-nama ribut dan badai bersemua ni. Sampailah di sana ada satu mesin, kita boleh duduk atas mesin tu, kemudian mesin tu akan bergerak mengikut skala hektar bila berlakunya kejadian gempa. Jadi saya pun try lah naik pijak atas mesin tu. Dia tunjuk 1 skala hektar, 2, 3, 4 sampai kepada peringkat 7. Jadi kita duduk tapi dia letaklah tempat pegang. Time 7 tu tuan-tuan dah kena goncang, rasa diri pun tak boleh, apatah lagi berjalan. Jadi masa tu baru kita dapat rasa, ya Allah,
Kalau macam ni bumi bergerak dengan 7 skala hektar yang berlaku di Palu, yang berlaku di beberapa negara itu pun menyebabkan mereka tak boleh berjalan, bergoncang, pening lalat. Masa benda tu bergoncang, kalau benda nasib baik dia setting, kita boleh tekan stop. Dia ada setting, dia hanya 30 second saja. Bayangkan tuan-tuan, kalau benda tu berjalan goncang macam ni, lebih kurang sejam, mabuk kita. Macam tuan-tuan duduk, orang goncang kepala tuan-tuan, goncang, tak mabuk lah. Tara duduk 30 second tu pun kita dah rasa tak stabil, tekan stop, berhenti sudahlah, tak payah nak tunggu habis cukup 30 saat. Ya, itu pun dia letak maksimum 30 saat, dia tak letak sampai 1 minit pun. Itu baru 7. Tuan-tuan bayangkan, gempa yang Allah maksudkan sini bukan 7, tak tahu berapa, mungkin lebih dahsyat daripada itu, yang tidak pernah terjadi kepada mana-mana gempa yang kecil, yang termasuk dalam peristiwa kecil yang berlaku sebelumnya. Memang bila saya duduk kat tempat tu, saya teringat ayat Quran ni, saya kata, oh patutlah Allah bagi tahu ketika gempa itu terjadi, manusia jadi mabuk. Apa makna mabuk? Di sana ada ulama memberi tafsir. Apa makna sukara? Pertama, ada ulama tafsirkan makna sukara dengan erti majnun, gila. Orang kalau terlalu takut tuan-tuan, dia akan jadi hilang kewarasan akal dia, dan dia akan jadi seperti orang meracau-racau dan orang yang gila. Kalau terlalu takut sangat, dah tak tahu nak buat apa, di mana tempat untuk mereka menyelamatkan diri, mereka kelihatan seperti lagak seorang yang majnun, orang yang gila atau yang hilang akalnya. Ada yang menafsirkan sukara itu dengan maksud orang yang berada dalam keadaan seperti orang yang mabuk, disebabkan minum khamar. Ada yang tafsir macam tu juga. Makna katanya mereka tak sedar apa yang mereka buat. Kalau gila ni macam memanglah gila ni, kadang-kadang orang gila pun dia tahu apa dia buat, cuma dia tak tahu beza benda tu baik ke tak baik, rasional ke tak rasional. Tapi kalau orang mabuk ni, dia tak sedar terus apa yang dia buat tu di luar daripada jangkaan dia. Maknanya nak bagi tahu keadaan goncangan itu terlalu dahsyat sehingga manusia akan buat benda-benda yang tak rasional, seperti seorang ibu melemparkan bayi yang disusukannya sedangkan ia mengetahui bayi itu memerlukan susu ibunya kerana dalam keadaan kelaparan. Ini yang Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini. Tapi yang menarik tuan-tuan, dalam banyak-banyak tafsir, saya baca dalam tafsir Al-Imam Al-Alusi dalam surah ini, mengatakan maknanya ketika terjadi goncangan kedahsyatan kiamat itu, Allah tarik dalam hati manusia satu sifat, iaitu sifat rahmat. Sifat rahmat. Sehingga kan seorang ibu yang cukup dikenali sifat kasih sayangnya, belas kasihannya kepada anaknya, pun akan diangkat dan dicabut oleh Allah, kerana pada ketika berlaku kejadian kiamat itu hanya terjadi dengan kemurkaan Allah. Masa bumi ni nak dihancurkan, Allah memerintahkan malaikat Israfil meniupkannya dengan kemurkaan Allah, bukan dengan kasih sayang Allah. Maknanya tuan-tuan, sekarang ni kita duduk atas muka bumi ni, walaupun macam-macam orang buat salah dan dosa, bumi ni jalan dengan stabil. Kenapa? Allah masih memberikan rahmat dan kasih sayang dia. Tapi bila sampai satu masa yang mana bila Allah menunjukkan murkanya, bumi ini akan digoncang, dihancurkan dengan dahsyat. Bahkan manusia yang ada sifat belas kasihan pun dicabut sifat itu daripada hati mereka, sehingga kan wanita yang dalam keadaan hamil, syarat nak mengandung, nak melahirkan anak, ditinggalkan suaminya, ditinggalkan oleh orang lain, tak dipedulikan. Bukan takat itu, disebut dalam ayat ini juga, ibu yang ketakutan kerana dalam keadaan kehamilan
berlari-larian sehingga dia mengelahirkan anak ketika dia ingin menyelamatkan dirinya, dan anak itu mati ditinggalkannya. Tuan-tuan biasa tengok perempuan bersalin berlari. Cubalah tanya mana-mana, tanya isi kita, you sanggup tak bersalin sambil berlari? Masa you tengah contraction tu, you lari, sambil teran biar keluar anak tu. Dia kata, boleh bang, abang pun anak. Banyak cantik suruh kita pula macam tu kan. Nak menyatakan tuan-tuan, tara baring tu pun, tara baring duduk atas katil tu pun punyalah sakit. Tapi dalam keadaan satu peringkat kedahsyatannya peristiwa kiamat ni, berlarinya mereka nak menyelamatkan diri, walaupun mereka keguguran atau melahirkan anak itu dalam keadaan demikian, ditinggalkan anak-anak itu tanpa dikutip dan diambil untuk diselamatkan. Ini gambaran yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj. Sebab itu pada hari kiamat tuan-tuan, tak ada lagi sifat rahmat di dalam hati orang-orang yang Allah cabut rahmat daripadanya, melainkan orang-orang yang Allah berikan rahmat untuknya. Maksudnya mak dan ibu dan ayah, anak dan ibu bapa, suami dan isteri, adik-beradik, mereka tak ada belas kasihan antara satu sama lain untuk mengutip pahala dan menyalahkan antara salah seorang mereka, melainkan orang yang bertakwa, Allah berikan rahmat sesama mereka supaya mereka syafaatkan antara satu dengan yang lain. Ini maksud hakikat peristiwa hari kiamat. Baik, kemudian dijelaskan, adapun tempat kembali yang dimaksudkan perkataan tarawunaha, kamu melihatnya. Nya tu apa? Nya itu maksudnya melihat goncangan itu, iaitu pada gempa zalzalah atau kembalinya pada peristiwa kiamat. Ada dua. Satu kata bila manusia melihat kejadian gempa itu, ada satu pula menyebutkan apabila manusia melihat peristiwa kiamat itu. Maka terdapat dua pendapat di sini. Yang pertama, peristiwanya adalah di dunia sebelum ditiup sangkakala untuk kemusnahan kerana dahsyatnya gempa ketika itu dan amat kuatnya gegaran bumi kerana ketika kiamat tidak ada lagi yang menyusui dan tidak ada lagi orang yang hamil. Adapun firman Allah Ta'ala, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, maksudnya adalah kerana begitu dahsyatnya ketakutan manusia pada hari itu. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan peristiwa ini berlaku bukan di padang mahsyar, tetapi peristiwa ini berlaku di dunia beberapa ketika sebelum ditiupkan sangkakala. Berlaku goncangan yang dahsyat. Idza dukkatil ardu dakka, Allah kata bila Allah goncangkan bumi itu dengan goncangan yang kuat, masa tu berlaku peristiwa ni. Berlaku peristiwa ini, makna katanya wanita tidak lagi boleh hamil kerana terlalu takut, dan tidak ada lagi ibu yang dapat mengeluarkan susu untuk menyusu anaknya kerana kering susunya akibat ketakutan. Ada yang tafsir begitu. Anak nak menyusu tak boleh, susu tak keluar. Pasal apa? Mak terlalu stres, takut sangat dengan peristiwa kiamat itu, sehingga susu tidak dapat dikeluarkan dan tidak dapat menyusukan anak itu. Dahsyat tuan-tuan. Biasa payah nak cari ibu yang sedang menyusukan anak, susu tak keluar. Jarang lah. Bukan takat begitu saja, tapi kita nak cari keadaan seperti itu adalah amat sulit sekali. Yang kedua, pendapat yang menyatakan, pendapat ini berpendapat kemungkinan itu hanya satu perumpamaan. Maksudnya pada hari itu seseorang hanya peduli sesama sendiri mereka sahaja. Adapun wanita hamil yang kandungannya gugur adalah salah satu bentuk perumpamaan itu, seperti gugurnya kandungan wanita yang sedang hamil kerana mendengar suara pekikan yang amat keras, dan sebagai gambaran mengenai gegaran yang maha dahsyatnya. Adapun kemungkinan kedua, perkara itu memang benar-benar berlaku dan ia bukan satu perumpamaan yang Allah maksudkan. Ini pendapat yang kedua lah. Pendapat kedua dia kata,
barangkali yang Allah Ta'ala kata ibu tak boleh menyusukan anak, wanita yang hamil keguguran, itu hanya perumpamaan. Sebenarnya peristiwa tu tak berlaku pun macam tu. Yang berlakunya setiap orang mengambil urusan masing-masing. Sebab macam Allah nak bagi satu kiasan, ibu biasanya dia ambil tahu urusan anak, tetapi bila berlaku hari kiamat, dia akan ambil urusan dirinya sendiri, dia tak pedulikan anak dia. Itu hanya satu perumpamaan. Nak memberitahu hari kiamat ni adalah merupakan hari nafsiyah ataupun hari ananiyah, iaitu hari individual, iaitu setiap orang hanya memikirkan keselamatan diri masing-masing. Dia tak fikir yang lain dan selainnya, melainkan dirinya sahaja. Dan saya ada baca juga ada yang menafsirkan peristiwa ini berlaku masa di padang mahsyar, tuan-tuan. Maknanya apabila manusia dibangkitkan di padang mahsyar, ada pendapat yang juga dinukilkan, bangun di padang mahsyar, seorang ibu yang mati bersama dengan anaknya dibangunkan pada hari kiamat, dia tak akan cari anak dia yang mati disebabkan kerana kehamilannya, yang keguguran. Dia tak akan cari anak dia. Dan demikian juga seorang ibu yang menyusukan anak dia yang masih kecil, kalau dulu mati, dia mati dalam keadaan masih menyusukan anaknya dan anaknya masih disusukan, bangun di padang mahsyar, dia juga tak akan cari anak yang disusukannya itu apabila dibangkitkan untuk dihisap, melainkan dia hanya fikir dirinya sendiri. Tuan-tuan, hari kiamat ni jangan haraplah ada orang fikir tentang kita.